tak buat kerja dakwah tu salah tau. Tak percaya tuan-tuan, balik ni tanya orang betina kan. Orang betina tu orang perempuan lah, isteri lah. Tanya anak perempuan, anak-anak tuan-tuan yang sekolah menengah ke, universiti ke, kolej ke, kalau ada geng WhatsApp, tuan-tuan tanya dalam WhatsApp. Soalan cepu mas malam ni, apa beza Nabi Rasul? Tengok orang jawab apa. Saya garantinya dia akan jawab, Nabi tak menyampai, Rasul sesat oleh itu. Kata sesat, ambil gambar, tapi kalau baca sekali lalu tak faham tu. Macam mana pun ke depan ni memang ada nanti, ada paragraf dia yang disebut terang-terang mana tu. Terang-terang tu tak mana? Tentang saya sebut tu. Yang kata Nabi dia tak ada syariat baru. Syariat baru tu sama ada dulu tak ada hukum tu, sekarang ada hukum, ataupun dulu ada hukum lain, sekarang telah dibatalkan hukum tu, dah ditiadakan hukum tu. Itu pun nama baru, pasal dulu ada hukum, sekarang tak ada hukum. Ataupun syariat baru tu adalah dulu hukum lain, sekarang dibatalkan hukum tu, diubah dengan hukum lain. Semua tu istilahnya baru. Jadi baru tu yang tak ada hukum, datang hukum. Ataupun dulu ada hukum, dibatalkan hukum semata-mata. Ataupun dulu ada hukum, sekarang dibatalkan hukum tu, diganti dengan hukum lain. Itu maksudnya hukum baru. Hak tu jadi Rasul. Hak tu jadi Rasul. Kalau tak ada apa-apa syariat baru, bahkan hanya mengajar akidah. Pasal akidah ni daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semua sama. Tuhan kita Allah, beriman dengan Nabi Rasul yang sedang diutuskan kepada mereka itu, mengaku bahawasanya dia adalah utusan Allah, mengaku bahawasanya yang datang tu adalah Jibril dan semua malaikat, mengaku kitab-kitab yang kalau zaman tu apa kitab yang dah diturunkan semuanya hendaklah diimani, mengaku tentang hari kiamat, mengaku tentang beriman dengan qada-qadar. Hak tu tak ada beza sikit pun sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Tak ada beza. Jadi Nabi Rasul duk sampaikan hak tu lah. Cerita syurga, cerita neraka. Yang istilah cerita syurga ni diistilahkan sebagai mubasyirin. Bashir. Bukan Bashir, Bashir. Sebut Bashir lagi ni. Dan memberikan khabar neraka apa tu dipanggil? Lawan Bashir apa? Tak tahu tak biasa dengar. Bashir beri khabar kepada dia, beri khabar menakutkan, nama apa? Tak ada maklumat dia orang ni, tak simpan langsung, tak ada note langsung. Lawan Bashir apa? Nazir. Ya, best. Nazir. Lawan Bashir adalah Nazir. Sekali lagi nak tunjuk ke Quran, apa yang kita sebut ni, dan tuan-tuan duk faham kata Nabi tak dakwah, Nabi tak dakwah tu salah. Pasal Nabi kerja dia mubasyirin wa munzirin. Kanan nasu ummatan wahidah faba'athallahu nabiyyin. Manusia ni asalnya umat satu, dipanggil umat satu pasal asal daripada Nabi Adam. Lepas tu faba'athallahu nabiyyin, kemudian Allah Ta'ala hantar nabi-nabi. Nabiyyin tu bukan singular tu, plural tu. Nabiyyin maksudnya a lot of prophets, ramai. Prophet tu pun prophet yang nabi, bukan prophet yang rasul. Apa kerja Nabi? Yin, mubasyirin wa munzirin. Soal, dakwah tak? Dakwah lah tu. Tabligh lah. Tabligh lah tu. Butuh kata tak tabligh tu. Tak tabligh syariat baru. Betul kan? Ini betul. Betul tak saya kata tuan-tuan dulu salah faham? Betul tak? Macam mana nak betul kan? Kena betul silibus tau. Kena duduk jadi member parlimen bagi tahu silibus. Yang ni salah berakidah ni. Pasal memang silibus kita lah ni makin belakang ni makin teruk. Dia silibus Yahudi lah. Silibus Wahabi masuk dah. Pasal pelajaran Quran Sunnah dia tak tulis lah sifat 20 kan. Pelajaran dia apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tak ada dah sifat 20. Tak ada. Tuan buka dah buku-buku sekolah anak-anak kan. Belajar Quran hadis je, fiqh, pelajaran syariat Islam je ada fiqh. Lain semua Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Mengajar tak ada mazhab. Tengok ayat Quran terus hurai, tengok hadis hurai. Ambil apa mayursyadu minhu, mayustarsyadu minhu. Apa yang boleh diambil irsyad, ambil petunjuk daripadanya. Ni faedah dia apa? Apa hikmat-hikmat pensyariatan. Ambil ayat Quran, sebut ayat Quran bahas hukum. Sebut ayat Quran bahas hukum. Tak sebutlah rukun syarat, pembahasan mengikut mazhab, apa kaedah apa, sebab nuzul ke apa-apa, tak bicara pun dengan kaedah-kaedah Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Jadi unsur-unsur Wahabi tu ada masuk dalam pelajaran tu.
mengajar tak bermazhab dan mengajar prinsip akidahnya uluhiyat, rububiyat dan tauhid asma' wa sifat. Tu kaedah Wahabi tu, faham akidah. Kaedah kita ahli sunnah saya dah jawab, saya sebut awal tadi. Kita punya kaedah bukan tauhid uluhiyat, rububiyat, asma' wa sifat. Kaedah kita ialah uluhiyat, lagi nabawiyat dan sam'iyat. Itu kaedah ahli sunnah wal jamaah apa betul tu. Maksudnya belajar tauhid mesti betul dalam bab ketuhanan, bab kenabian dan benda-benda ghaib yang Rasul-Rasul cerita. Demo fokus tauhid ni akidah hanya uluhiyat, rububiyat, asma' wa sifat. Rasul tak apa peduli. Bab sirat apa tak peduli. Satu kadang-kadang dia nafi sirat, nafi siksa kubur, macam-macam kan apa-apa ni. Nak syarah tu agak panjang. Cuma asal saya nak sebut ialah adanya pengaruh Wahabi tu dalam sistem pendidikan kita. Cuma sedar tak sedar saya perasan tak tu. Cuma budak-budak saya kalau saya ajar tu, saya kata apa, ni ustaz macam mana nak jawab periksa? Periksa jawab lah tu pasal nak dapat berkah. Tapi hampa dah belajar apa yang betul. Jawab gitu je lah. Lagipun kalau dalam buku pun, cuma dalam buku tu dia hanya sebut taksim 3 tu, uluhiyat, rububiyat dan asma' wa sifat. Tapi dia tak syarah macam mana syarahan Wahabi. Nasib baik dalam tu je. Nasib baik dalam tu je. Ustaz-ustaz lah ni pun yang moden-moden dia dengar tengok. Dia orang ajar tauhid, ajar apa? Ajar tauhid macam tu lah. Uluhiyat, rububiyat, asma' wa sifat. Ajar macam saya ajar ni yang sifat 20 apa ni. Tak tahulah kalau rasa Sungai Petani ni boleh kira saya kot Tok Gojek Saleh yang masih old version, mengajar style lama. Kalau yang moden ni tak adalah, semuanya uluhiyat, rububiyat, asma' wa sifat lah. Tak adalah sifat-sifat 20 ni. Bahkan mempelekeh sifat 20 pun beramai. Bahkan menafi wajib belajar pun ada. Bahkan memomok orang belajar, kata dia ini adalah falsafah Yunani. Ini betul kalau tak mana ada masalah. Macam mana buat asal sebut tu silibus lah. Tu kata silibus kita ni kalau kita tak belajar elok-elok tuan-tuan, kalau kita tak tengok, tak semak dengan kitab, tak bertemu betul-betul tok guru yang pakar dalam ahli sunnah wal jamaah, kita pula tak ngaji betul-betul kitab yang mengikut silibus Allah dan Rasul betul-betul, yang mana ulama kita dah simpulkan dengan istilahnya ulama akidah ahli sunnah wal jamaah, dia akan jadi akidah Islam apa? Islam Malaysia. Iman apa? Iman Malaysia. Dia ikut acuan Malaysia. Malaysia ada tak syariat jihad? Malaysia ada? Tak ada. Kita jihad ekonomi. Itu acuan Malaysia. Malaysia kan? Malaysia boleh raih tak agama Hindu? Malaysia boleh. Itu acuan Malaysia. Malaysia boleh raih tak 31 Ogos duduk depan patung tafakur hantar buah bunga? Boleh tak? Malaysia boleh? Malaysia boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Itu akidah acuan Malaysia. Acuan Malaysia. Malaysia Christmas, kita pun raih kat Christmas dengan cuti public holiday, meraihkan hari Christmas. Kalau atas nama meraih, dan memang istilahnya meraih. Bahkan pemimpin besar pun dia kata apa perayaan di Malaysia itu adalah perayaan kita bersama. Pasal kita adalah rakyat satu Malaysia. Dia memang dia cakap itu kan. Saya tiru passion dia tu. Kita satu, sambut belakang. Malaysia, satu Malaysia. Dia tu akidah dia. Kita dah mana yang salah dalam bab-bab akidah, dalam bab-bab agama, tak lakum dinukum waliyadin. Sikitlah ke sana. Macam mana pun besar kita nak faham tu, jangan tersilap dah. Fahaman ke Nabi Rasul tu yang saya sebut, balik tanya anak-anak ni, tanya tengok dia orang ngaji sekolah mana, tambah yang dapat cemerlang periksa tu, dia dapat pula ambil kitab pendidikan Islam, tanya dia apa beza Nabi Rasul. Itu bahas dia balik. Tengok betul tak fahaman dia. Dan tuan-tuan faham tak faham? Faham ke? Tuan-tuan pun tak faham, lagi kena tackle lagi anak-anak. Leceh. Bapak yang salah ni. Ustaz mana ajar ni katanya. Mampu bapaknya kantoi. Rasanya saya dah bagi penjelasan tu apa yang sepatutnya dipaham dengan cara pahaman betul siapa dia Nabi Rasul. Macam mana pun soalan dulu tentu. Ada? Dan Nabi Rasul dulu. Ada soal?
yang kita duk yang kita duk baca tu 25 orang Nabi dan Rasul tu, ada 5 tu memang Rasul semua. Ya. Yang 25 tu Nabi lagi Rasul. Pasal yang 25 tu selain 25 ada lagi dalam Quran. Tapi yang lain pada 25 tu dia Nabi saja, bukan Rasul. Bahkan ada khilaf mengatakan dia Nabi atau tak Nabi. Tak Nabi tu adakah dia Nabi ataupun dia hanya rajulun soleh. Antara ittifaq dalam Quran ada nama dia, tapi tak masuk dalam 25. Pasal dia Nabi saja, tak Rasul. Adalah Uzair. Ada dalam Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzair Nabi, tak Rasul, dengan ijma' ulama. Begitu juga ada disebut dengan nama wa idh qala Luqmanu libnih. Cuma belah kita tak masyhur Luqmanul Hakim sebagai Nabi. Macam mana pun ada khilaf, adakah dia Nabi ataupun rajulun salih. Cuma kita Melayu masyhur rajulun salih, bukan Nabi. Begitu juga ada nama Zulkarnain, tu pun ada khilaf, adakah mengatakan dia Nabi ataupun dia rajulun salih. Kita pun masyhur tu rajulun salih, bukan Nabi. Begitu juga atas nama ada gelaran, tapi yang ni tak sebut nama, ialah Khidir. Pasal yang tu tak disebut dengan nama, dia ada isyarat dan isi nama ialah Khidir. Dia pun adalah khilaf ulama, adakah dia Nabi ataupun rajulun salih. Cuma kita masyhur dia adalah Nabi. Jadi yang 25 tu memang Nabi lagi Rasul. Jadi maksudnya setiap mereka tu ada syariat baru yang membezakan dengan syariat sebelumnya. Kalau seingat saya yang selalu kadang disebut kitab sebagai contoh ada syariat baru tu, misalnya Nabi Adam. Nabi Adam dia sebagai bapa manusia yang pertama dengan Siti Hawa, dia tidak ada pemansuhan apa-apa hukum tentang boleh kahwin adik-beradik. Cuma tak boleh kahwin adik-beradik yang seperut, yang kembar sekali, itu tak boleh kahwin. Tapi mestilah kahwin adik-beradik. Pasal semua adik-beradik, kau dah nak kahwin dengan siapa lagi? Takkan nak kahwin dengan ungka dengan beruk kot. Mestilah kahwin dengan adik-beradik. Cuma tak boleh kahwin adik-beradik seperut. Boleh faham kan? Semua seperut. Istilah seperut tu maksudnya dalam sekali, yang kembar seperut kan, yang kandungan sekali tu. Yang sekali pada tu tak boleh kahwin. Yang tu yang berlaku kelahi antara Qabil dan Habil tu pasal masalah tu lah. Okey. Yang mula-mula Rasul datang syariat memansuhkan hukum boleh berkahwin adik-beradik adalah Nabi Idris. Dan dia Nabi lagi Rasul. Kerana Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, kita duk hafal macam tu. Adam, nyanyi Raihan pun ada. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, lain hujung tu sambung lah. Adam, Idris, jangan sebut Idris tu. Jadi Idris tu syariat besar sekali yang dibawa apa dia? Memansuhkan perkahwinan antara adik-beradik. Tak boleh lah. Atas nama adik-beradik tak boleh dah. Pasal masa tu dah berkembang biak dah, sepupu dah. Dah ada 2 pupu. Pasal kalau ikut riwayatnya Siti Hawa dia bersalin 40 kali. 40 kali beranak kan. Semuanya kembar 2. Melainkan yang akhir, yang ke-40 seorang. Yang tu jadi Nabi saja, Syis alaihi salam. Syis, seorang lelaki. Dan dia dah jadi Nabi. Dan Nabi yang pertama yang dia tak jadi Rasul, maksudnya dapat wahyu tapi tak ada apa-apa syariat baru dekat dia, adalah Syis alaihi salam. Saya ingat dalam maklumat yang ada sebut-sebut dalam kitab tu. Cuma apa dia syariat yang setiap satu tu yang membezakan antara satu sama lain, yang ni membeza, mungkin memansuh, mungkin ubah. Kita tak tahu pun tak apa. Belajarlah hak Nabi Muhammad ni. Hak tu yang kena belajarnya. Yang dulu tak tahu tu tak jadi taklif kat kita untuk ambil tahu pun. Macam mana pun apa yang kita keyword besarnya bezakan antara Nabi dan Rasul tu. Okey. Mukjizat. Tentang mukjizat, semua Nabi Rasul ada mukjizat. Dia lagi besar pangkat Nabi dan apatah lagi Rasul itu, maka lagi banyaklah mukjizat dia. Okey, pasal bila nak buktikan dia Nabi tu, mesti ada pembuktiannya. Pasal bila dia jadi Nabi, dia wajib mengisytiharkan ke orang dia dapat wahyu dan dia ialah Nabi. Pasal kaum dia kena hormat dia sebagai Nabi yang dapat wahyu.
Dan kaum dia tak boleh syak tentang dia Nabi kalau dia memang Nabi. Tu. Pasal meragui Nabi sebagai Nabi, meragui Rasul sebagai Rasul adalah kufur. Begitu juga orang yang tak Nabi, duk kata Nabi pun kufur juga. Tu. Satu dia tak dapat tidak, mesti ada pembuktian. Dan pembuktian tu biasanya mujizat lah. Mendalilkan bahawasanya mereka adalah Nabi Rasul. Ada lain soalan? Saya jawab soalan tu lah. Kalau ada orang persoal tentang bab Nabi Rasul ni, misalnya katalah dia Nabi, tapi ada cerita dalam Quran, dia kata apa? Inni Rasulullahi ilaikum. Dia Nabi, dia tak Rasul, tapi dia kata aku adalah Rasul, aku adalah utusan Allah. Orang tu dia Nabi tapi dia mengaku dia Rasul. Macam mana tu? Yang ni ilmiah sikit lah. Dengar, tuan-tuan boleh faham, bagus. Tak faham kalau memang layak tak faham pun, pasal ada benda susah tu. Saja nak tunjukkan dia level tinggi sikit. Tang mana? Tang dia Nabi tapi dia guna inni Rasulullah ilaikum. Saya tak ingat tang mana surah tu, tapi ada tempat-tempat dia yang ada sebut macam tu. Maksudnya sebelum macam Nabi kita Muhammad sendiri ya, masa dia terima wahyu awal-awal, dia belum Rasul, dia okey. Tapi dia kata apa? Qulu la ilaha illallah wa anni Rasulullah kan Nabi Allah. Rasulullah. Dia Nabi. Tapi dia kata dia tu macam mana? Tu macam mana? Tu kata kena jawab dia ilmiah sikit, bukan boleh jawab bodoh-bodoh. Kita bahas Nabi Rasul ni berdasarkan definisi yang telah buat oleh ulama untuk membezakan Nabi Rasul. Untuk yang masa Nabi itu, dia masih Nabi. Sedangkan dia bila dia sampai, dia kata, ini Rasulullah ilaikum. Aku adalah utusan Allah Ta'ala kepada kamu. Rasul yang digunakan di situ adalah Rasul lughawi, bukan Rasul istilahi. Itu ulama kita jawab lama. Dah bahas lama. Apa maksud Rasul lughawi? Bahasa lughah dengan terjemahan bahasa, Rasul adalah utusan. Jadi ini Rasulullah bukan maksudnya aku adalah Rasul yang ada syariat baru, tau. Bukan maksud dia macam tu. Maksudnya ini Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Allah Ta'ala punya messenger. Jadi Rasul di situ dengan makna messenger only. Bukan Rasul dengan makna Rasul yang dapat syariat baru yang kena sampai. Bukan maksud macam tu. Kita bicara Nabi Rasul ni ialah bicara Nabi Rasul perbezaan mengikut istilah ulama'. Jadi perkataan Nabi pada zaman itu, dia kata ini Rasulullah ilaikum, sedangkan masa tu dia belum Rasul, dia baru Nabi, tapi dia kata dia Rasul. Itu adalah dipanggil Rasul lughawi, bukan Rasul istilahi. Rasul lughah maksudnya pada bahasa, Rasul maksudnya utusan. I am God messenger. Selesai. Cuma saya sebut messenger, tuan-tuan tak boleh rasa beza Nabi Rasul tu kan. Kalau boleh faham, bagus. Kalau tak boleh faham, memang dia level tinggi sikit. Dan cam lah tuan-tuan ni sebenarnya low level lagi. Sedap itu. Pasal low level, pasal tak boleh faham Arab tu. Pasal tu nak faham syariat cantik macam mana, dia kena juga Arab tu. Pasal memang syariat mesti ngaji dengan Arab. Maksudnya saya baca kitab Arab, dia tak baca macam kitab Jawi. Lain dari segi mantap dia, tajam dia punya faham tu. Itu tuan-tuan tak tanya pun saya maklum kan, dan saya beritahu, saya jawab siap-siap pasal benda tu dah dibahas. Kalau ada orang bertikai pun kita tahu dah nak jawab apa. Macam mana pun ada lagi soal tu. Boleh? Baik. Jadi benda besar situ kita nak ambil malam ni adalah berizaan Nabi Rasul. Baik, kemudian waqad taqaddama anna irsala rusuli minal jaizi ala Allah Ta'ala. Dan kata dia sesungguhnya telah terdahulu, kita pun baru lepas bicara anna irsala rusul, bahawasanya perutusan rasul-rasul ni dia ialah minal jaizi ala Allah Ta'ala, sebahagian daripada perkara harus ke atas Allah Ta'ala. Maksudnya Allah hak dia nak hantar atau tak hantar rasul, hak dia. Walaupun gitu, tapi kata dia qad hasala minhu ta'ala irsaluhum tafaddulan ala ibadihi
Tetapi sesungguhnya telah hasillah daripada Allah Ta'ala yang hasala irsaluhum, perutusan Rasul ni. Allah Ta'ala bila dia hantar, kalau dia hantar, dia beri Nabi Rasul tu, apa maksudnya? Maksudnya dia ialah tafaddulan ala ibadi. Dia ialah sebagai satu limpahan kurnia kata hamba dia. Maksudnya golongan yang dihantar Nabi Rasul itu istimewa. Apatah lagi orang yang dilantik jadi Nabi Rasul pun adalah orang istimewa, dan dia adalah memang selected person. Dan atas kata selected person, Allah Ta'ala tak pernah silap memilih siapa yang jadi Nabi Rasul dia. Pasal dia memang akan pilih Nabi Rasul memang orang yang layak untuk jadi messenger dia. Dan tidak ada orang akan boleh pertikaikan betapa mantapnya Nabi Rasul dia dari segi fizikal dan dari segi kesempurnaan sifat manusia. Begitu juga kesempurnaan dia menyampaikan risalah dan cerdik, pandai berhujah dan memberikan jawapan dan alasan kepada apa-apa bab yang kaum dia tak mau ikut perintah Nabi dan Rasul tersebut. Allah Ta'ala memang select Nabi Rasul the best person. Al-Quran ada bagi syarat gini, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala dia amat mengetahui haitsu yaj'alu risalatah, di mana, ketika mana, siapa yang dia nak lantik untuk diberikan kerasulan itu. Dia amat tahu. Satu, dengan apa yang kita akan belajar nanti, insya-Allah jumpa apa dia? Satu, wajib i'tiqad semua Nabi Rasul Allah Ta'ala lantik perfect. Tidak ada fizikal pada Nabi Rasul yang istilahnya cacat cela, nanti itu jadi buah mulut orang mempertikaikan perutusan wahyu disebabkan fizikal yang ada pada Nabi Rasul yang cacat. Allah Ta'ala tak pernah hantar Nabi Rasul yang macam tu. Tidak. Bukan saja fizikal yang cacat, tak ada, bahkan tidak ada apa-apa kemahiran berdakwah dan kebijaksanaan bercakap dan bertitah untuk menyampaikan hujah yang istilahnya kurang, yang kaum dia boleh mengatasi Nabi Rasul. Tak ada. Allah Ta'ala tak pernah ada kesilapan bab tu, dan memang Nabi Rasul dia nanti memang very selected person. Wajib diiktikad gitu. Baik. Jadi walaupun perutusan Rasul tu ada harus, kalau Allah Ta'ala lantik, maksudnya itu limpah kurnia Allah Ta'ala beri, khususnya pada Nabi dan Rasul itu sendiri. Dia lah limpah kurnia ala ibadihi. Baik, pasal apa diistilahkan limpahan dan kurnia daripada Allah Ta'ala? Lima fihi minal fawaidil katsirah, kerana pada perutusan Rasul itu ada faedah yang sangat besar. Faedah yang sangat besar. Apa dia faedah tu? Antaranya bimbingan macam mana kita dah belajar lepas lah. Bab makan, minum, bab urusan nak tengok makanan baik tak baik, mana halal tak halal, mana mudarat tak mudarat, ubat-ubatan mana boleh tak boleh, apa prinsip yang nama baik tak baik, apa yang betul tak betul, apa yang hak batil. Semua tu asalnya ada akal yang boleh terbimbing, tapi kadang-kadang tak cantik. Rasul mencantikkan bimbingan dan tuntunan tersebut. Dia bimbing satu-satu macam mana kita dah ada sentuh itu. Yang kita sebut bab tenggilin itu. Kita sebut bab makanan laut, macam mana nak kenal mana binatang halal, binatang haram. Pasal kita nak kenal mana makanan yang baik tak baik, bukan senang. Dan kalau kita nak test rimau boleh makan tak boleh makan, try makan tengok berapa orang mampus dulu makan rimau. Tapi bila dah ada nas, ni haram tak usah usik lah. Kalaupun kita tak tahu apa hikmah dia, pasal Nabi Rasul antara fawaid kasirah dia memberikan penjelasan dengan jelas apa yang manfaat, apa mudarat untuk kita. Satu, curi potong tangan, walaupun tak tahu apa hikmah dia, buat macam mana? Ikut sajalah. Kalau kata dah kahwin zina agak, rejam sampai mampus, apa nak buat? Ikut sajalah. Tengok-tengok telah dibuktikan dengan pembuktian saintifik. Rupanya rejam, melontar, rejam sampai mati, sebat belakang 100 kali ni, kalau kata orang ada AIDS pun rupanya dia boleh menyembuhkan AIDS. Tuan-tuan tak usah dengar. Dengar saya khabar itu ya. Nak syarahan tu RM5 seorang.
Ada pula khawtam belakang boleh menyembuhkan AIDS. Rasa dulu syarahan ni dipopularkan oleh Dr. Jamnul Azhar. Saya suka dengar dia kalau dia cakap ni. Tuan-tuan tak bisa dengar lah. Nak pergi tanya dia. Jumpa saya tu saya minta RM5 tu. Nak cerita apa? Kaedah kita kalau tak tahu hujah sekali pun, apa kaedahnya? Ikut sajalah. Pasal dah beriman dengan Rasul, apa yang dia suruh, macam mana? Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Whatever the Rasul, the Prophet bring it to you, brought it to you, just follow it. Cuma ada penelitian ulama lah, wajib, sunat, muakkad, apa-apa sebagai penelitiannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Whatever he larang you. Nah, orang putih tak ingat tu saya bahasa Inggeris tu. Apa benda yang dilarang kamu untuk membuatnya, wa ma nahakum anhu fantahu. Berhenti, you must stop it. Stop it. Bila nak stop it at once. Pasal Quran sebut wa ma nahakum anhu fantahu, berhenti. Lah tu tak? Kalau kata arak haram, berhentilah tu tak? Dia tak boleh berdikit-dikit. Pasal benda haram, dia berhenti on the spot. Kalau benda wajib, disuruh taat. Kalau tak boleh taat sekaligus pun, kena buat sikit-sikit. Boleh buat sikit-sikit. Tapi kalau buat benda haram, kau mesti tinggal masa tu. Nak syarah tu panjang. Macam mana pun nak sebut, datang Nabi Rasul ni faedah yang besar, antaranya itulah beri penjelasan kepada kita tentang apa yang mudarat, apa yang manfaat untuk kita. Beraurat, yang apalah, macam-macam lah. Mahram boleh bersalam, tak bersalam, apa. Selesai. Baik. Wal imanu bi rasul huwa. Baik. Jadi kalau ikut yang tu dah selesai, tentang dulu pernah bicara tentang mutu Rasul tu adalah harus, dan perutusan tu ada limpah kurnia Allah Ta'ala. Okey. Balik apa kita nak bicara? Asalnya bicara Nabi Rasul, apa perbezaannya tadi? Dia sebut tentang beriman dengan Rasul lah. Macam mana maksud beriman dengan Rasul? Kata dia, wal imanu bir rasul huwa an nu'mina bi anna Allah Ta'ala arsalahum mubashirina wa munzirina wa ayyadahum bil mu'jizatil khariqati lil adat wa an nu'mina bima yajibu lahum wa ma yastahilu alaihim wa ma yajuzu fi haqqihim alaihim salatu wassalamu. Baik. Macam mana beriman dengan Nabi Rasul? Macam ni kata dia. Beriman wal imanu bir rasul. Beriman dengan Rasul ni macam ni. Maksud dia apa dia? Pertama adalah an nu'mina. Kita mengimani, kita meyakini, kita mengiktikadkan, kita membenarkan, kita mentasdikkan anna Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala arsalahum, Allah Ta'ala hantar mereka. Mereka itu siapa? Rasul. Berapa ni? Cukup dengan kata asal-asal akidah, hantar Rasul-Rasul ramai. Dan hantar Nabi Rasul ni peranan dia apa? Kerja dia apa? Mubashirina wa munzirin. Apa mubashirin tadi? Beri khabar, menggembirakan, wa munzirin, beri khabar yang menakutkan. Bahasa mudah, mubashirin syurga, munzirin neraka. Wa ayyadahum, dan Allah Ta'ala telah memperteguhkan mereka Rasul bil mu'jizati, dengan mu'jizat al khariqati lil adah, perkara yang miracles yang mencarikan adat, maksudnya yang menyalahi peraturan cause and effect. Semua Nabi Rasul Allah Ta'ala buat macam tu. Jadi yang tu umum beriman ke Nabi Rasul, maksudnya kita iman bahawasanya Allah Ta'ala hantar mereka. Jadi Allah Ta'ala beri wahyu dan Allah Ta'ala beri mukjizat untuk membenarkan dakwaan mereka bahawasanya mereka adalah Nabi Rasul. Dan lagi beriman Rasul macam ni, wa an nu'mina, dan bahawasanya kita mengimani mimma yajibu lahum, bima yajibu lahum, dengan apa yang wajib bagi mereka. Apa yang wajib bagi mereka, maksudnya sifat-sifat ini Nabi Rasul mesti ada. Wa ma yastahilu alaihim, dan juga kita beriman dengan apa yang mustahil. Yang ni Nabi Rasul takkan ada. Masyhur kita atas bilangan ma yajibu lahum ni sidik, amanat, tabligh, batonah. InsyaAllah kita jumpa detail dia. Wa ma yastahilu, mustahil dia lawan tu lah kazib, khianah, baladah, kitman, baladah. Cuma nak sebut Arab tu di slow sikit lah kan. Itu je. Tak reti lawan sidik, amanah, tabligh, batonah dengan cakap Melayu, memang nak punah kan.
Pasal rasanya kita belajar sekolah tadika lagi, sekolah rendah lagi kan. Cuma kadang-kadang pendetilan tu tak pernah dia belajar. Asas akidah tu kita dah cantik dah ada silibus yang kalau ikut silibus apa ulama dulu dah susun untuk kita, cantik dah silibus tu. Wa ma yajuzu fi haqqihim, dan juga apa-apa yang harus pada diri mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi beriman